Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji Rahman boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar rakan-rakan yang ada di sana? Semua rakan-rakan SIP dan sesiapa saja yang mengikuti siaran kami ini. Hari ini saya berkesempatan untuk berkongsi bersama rakan-rakan SIP di luar sana berkaitan dengan program pembangunan kapasiti kepimpinan pegawai SIP, bagaimana kita membimbing rakan-rakan PGB, SLT ataupun MLT di sekolah berkaitan dengan tool SKPMG2. Dan pendekatan bimbingan kita lebih terarah kepada bagaimana kita membimbing menggunakan pendekatan 6P. Dan apa yang dikaitan dengan 6P, itulah yang akan disampaikan oleh penyampai kita hari ini. Dengan itu saya perkenalkan, iaitu penyampai hari ini, iaitu Tuan Haji Abdul Rahman bin Selamat, iaitu Pegawai SIP Plus Pendidikan Daerah Muar. Apa khabar Tuan Haji? Boleh dengar tak? Alhamdulillah sihat. Okey. Tanpa membuang masa, dengan ni saya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Abdul Rahman untuk menyampaikan bahan ataupun perkongsian pengalaman berkaitan dengan bimbingan 6P SKPMG2 kepada kita semua. Silakan Tuan Haji Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih terlebih dahulu kepada Tuan Haji Ahmad Nasruddin bin Tulus, Pegawai SI Partner PPD Muar, rakan-rakan yang mengikuti sidang secara online pada hari ini. Saya Tuan Haji Abdul Rahman bin Selamat, Pegawai SI Partner PPD Muar, akan bersama dalam perkongsian ilmu pada kali ini di bawah tajuk pendekatan bimbingan berasaskan 6P SKPMG2 dalam pembangunan kepimpinan di sekolah. Kita terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada barisan kepimpinan SIP Partner Johor di bawah kepimpinan Tuan Haji Azman bin Syafiee yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk perkongsian ilmu pada kali ini. Yang pertamanya kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izin kurnianya dapat kita bersama-sama dalam perkongsian ini, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan perkongsian dari segi apa yang telah kami SIP PPD Muar laksanakan di peringkat PPD Muar. Seterusnya ialah berdasarkan kepada objektif pada malam ini, kita berharap para peserta yang bersama-sama dalam sesi ini kita dapat membimbing pengetua guru besar dan juga kepimpinan pertengahan dalam yang pertama menggunakan komponen pemikiran strategik, amalan proaktif dan berfokuskan kualiti dalam proses pengurusan organisasi sekolah. Yang kedua, menghasilkan satu pelan bimbingan 6P dalam pengurusan sekolah menggunakan alat kualiti SKPMG2. Dan yang ketiga, dapat mengamalkan 6P dalam tadbir urus organisasi secara bersistematik dan berterusan. Saya akan menjelaskan dengan lebih nanti apakah yang kami nyatakan sebagai pendekatan 6P dalam pengurusan kepimpinan di sekolah, dalam kami membimbing di sekolah. Seterusnya, sebelum saya memulakan yang seterusnya, ialah kita lihat sama-sama mengapa SIP PPD Muar mengambil SKPMG2 sebagai rujukan utama dalam kita membimbing kepimpinan sekolah, kerana kalau kita lihat SKPMG2 atau Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang 2 telah menjadi satu alat tool rujukan utama dalam kita melaksanakan bimbingan. Jika kita melihat daripada kata pengantar mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Dr. Muhammad Khair, telah dinyatakan dengan jelas bahawa SKPMG adalah milik sekolah dalam menentukan keberkesanan pengurusan di bawah kepimpinan sekolah. Malahan dokumen ini juga seharusnya menjadi rujukan
kepada semua pihak, terutamanya Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, School Improvement Partners atau SIP Partners Plus, dan School Improvement Specialist Coach SIC Plus dalam melaksanakan tugas pemantauan, penyeliaan dan bimbingan kepada institusi pendidikan mengikut keperluan dan potensi sekolah. Jadi, kalau kita lihat daripada punca kuasa ini jelas merujuk bahawa SKPMG adalah sebagai salah satu alat dalam pengurusan kualiti sekolah-sekolah kita, dan telah dinyatakan dengan jelas SI Partner Plus menjadikan SKPMG sebagai rujukan dalam kita membuat bimbingan. Seterusnya rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya kongsi kerja kami di SIP PPD MUA, di mana kita melihat kepada kuasa dalam melaksanakan bimbingan, bermula daripada KPPM sendiri yang telah melancarkan fokus dan gerak kerja, di mana kalau kita lihat sasaran utama murid guru adalah pimpinan. Kalau kita lihat di peringkat negeri Johor juga, di bawah pengarah pendidikan Johor, Tuan Haji Syahrudin bin Syari, telah melakukan satu hala tuju yang dikenali sebagai iDrone, di mana melihat kepada pendidikan holistik 2.0, mengoptimumkan potensi, memaksimumkan keberhasilan. Seterusnya kalau kita lihat di PPD MUA sendiri, PPD meletakkan tagline PPD MUA Mampan, yang saya gambarkan dalam peta hiting di sini. Jadi, kalau kita lihat managers, pimpinan itu merupakan trust utama dalam kita nak membimbing mereka. Sebenarnya kalau kita lihat dalam jadual deskripsi tugas kita SIP, kita lihat salah satunya ialah bimbingan kepada kepimpinan sekolah dan juga kepada khidmat nasihat SLT dan seterusnya yang lain-lain. Sebab pada hari ini saya nak fokus kepada kepimpinan. Dan gerak kerja SIP kita menggunakan kaedah coaching dan mentoring atau juga kaedah yang sesuai membimbing kepimpinan sekolah, di mana kalau kita lihat mata akhir tak lain tak bukan dengan kehendak KPPMG, iaitu sekolah berkualiti kemenjadian murid. Ini berarti bimbingan kita berfokuskan kepada kepimpinan, yang akhirnya akan membawa kepada matlamat yang sama, iaitu kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. Sebenarnya rakan-rakan yang saya hormati sekalian, kami di SIP MUA telah menggunakan toolkit bimbingan SKPMG yang berdasarkan proses 6P, di mana kami SIP MUA telah membangunkan satu toolkit dalam kita sebagai satu panduan untuk kita membuat bimbingan ke sekolah-sekolah, yang akan saya jelaskan tadi nanti dalam apakah yang dimaksudkan dengan P semasa kita membuat bimbingan. Seterusnya kalau kita lihat konsep 6P itu sebenarnya adalah merujuk kepada kalau kita lihat dalam pendekatan bimbingan ialah kita melihat kepada pendekatan proses yang telah biasa dilaksanakan, yang telah popular yang kita laksanakan, iaitu plan, do, check and action atau PDCA. Namun kalau kita lihat pihak Nazir telah memperkenalkan prinsip bimbingan yang dikenali sebagai 6P. Itu P yang pertama adalah perancangan, P adalah pelaksanaan, P yang ketiga pemantauan, seterusnya penilaian, seterusnya ialah penambahbaikan dan pendokumentasian. Kami SIP MUA mengambil inisiatif 6P yang dikembangkan oleh Nazir ini sebagai kaedah dalam kita membimbing, supaya bagaimana kita dapat membimbing PGB SLT kita dalam membuat pengurusan dan pengoperasian di sekolah. Kami akan jelaskan dalam slide yang seterusnya. Okay, baik, kalau kita lihat bagaimana kita nak menggunakan 6P ini dalam prinsip pembimbingan. Jadi di sini kami SIP kita memilih situasi yang pertama, mana kita lihat daripada bengkel pelaporan oleh PPD,
dan juga bimbingan sendiri ke sekolah-sekolah, mendapati kebanyakan sekolah-sekolah kita masalah dalam penyediaan dokumen dan rancangan pemajuan sekolah. Bagaimana mereka nak menyediakan dokumen yang tepat dan selaras dengan kehendak sebenar keperluan sekolah itu sendiri. Jadi kebanyakan juga yang kita lihat ialah pengetua yang kami dapati atau guru besar berkhidmat kurang daripada 3 tahun. Mungkin mereka belum begitu mahir dalam menyediakan dokumen ahli tuju dan rancangan pemajuan sekolah. Justru itu kalau kita lihat dalam bengkel atau mesyuarat, Tuan PPD telah hantar pegawai SIP membuat tindak susul atau bimbingan kepada PGB. Sebenarnya kalau kita lihat di sinilah kita lihat bagaimana bimbingan itu yang diberi oleh SIP dalam mengambil kira keperluan standard SMG dan sebenarnya kita laporkan dalam bimbing. Jadi kita akan kena pasti apakah isu-isu utama dalam sebelum kita melaksanakan bimbingan kepada PGB. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya saya paparkan rangka kerja bimbingan kepada PGB yang berteraskan pada NAMPI. Kalau dilihat di sini, kita lihat ada 2 kriteria kepimpinan PGB kita. Bagi PGB yang telah pun lama berkhidmat, yang kita anggap kompeten dalam melaksanakan tugas, kita mungkin hanya perlu penambahbaikan, amalan terbaik dan membuat perkongsian. Yang kita nak fokus adalah kepada PGB baru yang mungkin baru setahun dilantik atau dalam tempoh 1 hingga 3 tahun, di mana kita akan memberikan bimbingan yang berfokus melihat kepada apakah kekurangan mereka. Sebenarnya kita melihat kepada elemen SPMG 2 dengan berteraskan kepada NAMPI, melihat kepada apakah elemen-elemen yang perlu kita tambah baik. Seterusnya kita membuat bimbingan yang perlu bagi penambahbaikan. Seterusnya kita melihat kepada apakah yang telah mereka laksanakan melalui follow up dan follow through. Bimbingan di sini oleh kita sebagai pegawai SIP merujuk kepada kaedah NAMPI yang saya sebutkan tadi, iaitu kita bimbing mereka dari segi perancangan, membuat pelaksanaan, pemantauan, penilaian, penambahbaikan dan pendokumentasian. Jadi kalau kita lihat keberhasilan output dan tingkah laku daripada kalangan PGB kita ini, sama ada mereka berjaya menghasilkan hal itu dan plan rancangan pemajuan sekolah yang tepat. Jika dapati belum begitu mantap, kita akan membuat semula proses bimbingan. Jika telah selesai, kita akan lihat dari segi bagaimana pengurusan sekolah itu sendiri dalam matlamat akhir, iaitu menjadikan sekolah mereka sama berkualiti. So, pada tadi, kita sebagai SIP akan membuat pelaporan dalam iBimbing. Sebenarnya rakan-rakan yang dihormati sekalian, kalau kita melihat dalam SKPMG sebagai satu alat kualiti, jelas kita melihat bahawa dalam standard 1, PGB telah diletakkan sebagai peneraju. Jadi dalam standard 1.1 dan 1.2 SKPMG jelas menyatakan bahawa PGB selaku peneraju menetapkan hal tuju sekolah secara terancang. Jadi bagaimana PGB menetapkan hal tuju? Kalau kita lihat, mereka perlu tindakan yang perlu dilaksanakan ialah melihat kepada hal tuju yang menyeluruh, meliputi semua warga sekolah, meliputi bidang kurikulum, co-kurikulum dan awal murid, mengikut keperluan sekolah, latar belakang murid, sumber prasarana sekolah dan perkembangan pendidikan semasa, dan dinyatakan dengan secara jelas. Jadi kalau kita lihat semasa buat bimbingan, kebanyakan sekolah-sekolah kita hanya menumpu kepada satu bahagian saja. Jadi bimbingan inilah yang kita akan lihat bagaimana kita boleh membantu PGB dalam menyediakan hal tuju yang tepat. Jadi dalam proses penetapan hal tuju, kalau kita lihat pelan tindakan yang perlu mereka buat ialah seperti yang dinyatakan dalam SKPMG, membuat analisis SWOT, menentukan KPI,
dan mendokumenkan hal itu, menyebarluaskan hal itu yang telah ditetapkan. Dan kalau kita lihat dalam standard 1.2, PGB sebagai peneraju tuan penyediaan rancangan pemajuan rancang dan sistematik. Kalau kita lihat keperluan ini dan 1.1 dan 1.2 dia adalah merupakan satu kita panggil penggabungan sebagai peneraju. Jadi tindakan yang perlu dibuat adalah kita lihat dalam menyediakan rancangan pemajuan itu, PGB mesti mengikuti ketetapan dan kesesuaian keperluan sekolah secara komprehensif dan menyeluruh meliputi semua bidang kurikulum, co-kurikulum, haluan murid, sumber manusia, sarana sekolah dan sumber pendidikan. Jadi kalau kita lihat yang saya sebut tadi, mengapa SKPMG, sebenarnya dalam SKPMG telah dinyatakan dengan jelas sebagai satu alat bagaimana PGB kita menyediakan hala tuju dan RPS yang jelas. Tugas kita adalah membuat bimbingan kepada mereka berdasarkan kepada NAMPI. Jadi seterusnya kalau kita lihat apakah pelan tindakan bimbingan SIP, langkah pertama yang perlu kita buat ialah kita kaji isu utama yang berlaku di sekolah dan kita melihat juga persekitaran data driven SKPMG bagi sekolah berkenaan, kerana kita boleh meminta akses SKPMG melihat perskoran yang telah mereka laksanakan. Sebenarnya kita menentukan skop isu dalam elemen SKPMG 2. Di dalam konteks ini kita melihat standard 1.1.1 dan 1.2 iaitu berkaitan dengan hala tuju dan RPS. Langkah ketiga kita mendalami keperluan NAMPI bagi elemen standard 1.1.1 dan 1.1.2 dengan membawa kit bimbingan NAMPI SKPMG sebagai rujukan seperti yang saya tunjukkan di awal tadi. Sebenarnya kita membuat langkah keempat adalah kita membuat temu janji bagi melaksanakan bimbingan, sama ada bimbingan coaching mentoring secara bersemuka atau e-coaching, Google Meet atau sebagainya, kerana kita faham dalam situasi sekarang keperluan kepada e-coaching boleh dikatakan begitu penting pada masa orang TKC atau melalui lihat kepada bimbingan yang telah kita laksanakan sama ada berlaku perubahan dan sebagainya. So langkah keenam kita membuat follow up, follow through berdasarkan kepada apa yang telah kita bimbing mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terus masuk kepada bahagian ini sebelum saya masuk kepada NAMPI ialah kerana saya melihat pemikiran strategik sangat penting dalam kita melaksanakan hala tuju dan RPS kepada sekolah-sekolah, kerana kita dapati kebanyakan PGB terutama yang baru mereka perlu dibimbing bagaimana mereka menggunakan pemikiran strategik dalam membina hala tuju. Jadi konsep pemikiran strategik merujuk kepada bagaimana PGB itu berupaya melepaskan isu-isu hari ini dan meletakkan diri sendiri di masa hadapan. Maksudnya bagaimana suasana yang berlaku sekarang membantu mereka dalam mereka melaksanakan apa yang mereka nak mereka hala tujukan pada masa akan datang. Atau keupayaan melukis rupa bentuk sasaran masa depan yang mereka inginkan melangkaui pengalaman hari ini. Maksudnya kalau kita lihat bagaimana strategik isu yang mereka dapati itu, bagaimana mereka nak membuat intervensi yang sesuai. Kerana kalau kita lihat kebanyakan intervensi yang dibuat lebih kepada bentuk rutin, bukan kepada development. Jadi ini yang konsep pemikiran strategik yang nak kita bawa dalam bimbingan kepada PGB kita. Jadi kalau kita lihat definisi dalam strategic thinking tu, bermaksud integrating the future into your decision making process today by thinking big, deep and long. Jadi bagaimana mereka melihat suatu isu tu, mereka merangka suatu yang besar dan melihat jauh, deep, lebih mendalam dan berbentuk jangka panjang. Jadi berdasarkan model kepimpinan strategik, kita melihat bagaimana kita membimbing PGB kita berfikir apakah yang sedang berlaku sekarang, berfikir apakah yang perlu berlaku dan bagaimana mereka bertindak, bagaimanakah cara untuk membuat ini berlaku
dan pengaruh, bagaimana cara untuk memastikan ianya kekal berlaku. Maknanya sebagai pemimpin bagaimana mereka merangka hala 7 itu berdasarkan kepada sesuatu yang signifikan berdasarkan situasi hari ini dan intervensi yang tepat pada masa akan datang. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan dengan nampi dalam bimbingan kita kepada PGB. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan rujukan buku tool kit bimbingan nampi yang telah SIP MUA bangunkan, kita lihat bagi contoh yang pertama, penetapan PGB menetapkan hala 7 sekolah secara terancang. Jadi kita bimbing. Kita membuat bimbingan melalui P yang pertama, perancangan. Kita bimbing PGB, PKP, HEM dan KOKO terhadap perancangan penyediaan hala 7 sekolah secara menyeluruh berkaitan dengan kurikulum, HEM, co-kurikulum, sumber manusia, pembangunan aset dan kewangan pemegang taruh. Kita bimbing mereka bagaimana mereka menyediakan data driven yang bersesuaian dan membimbing mereka membuat analisis SWOT dan juga analisis lain yang sesuai. Di sini kalau kita lihat dalam perancangan ini, antara alat kualiti atau evidence yang boleh membantu mereka ialah skor SKPMG 2, standard 1, standard 2, standard 3, standard 4 dan standard 5 dan juga jadual analisis persekitaran SWOT kita sediakan. Kita bimbing mereka menyediakan yang sebenarnya, kemudian membimbing mereka membina jadual TOR matrix dan juga melihat kepada 7 JPM, JPN dan PPD agar selari dengan hala 7 yang nak mereka bangunkan. Seterusnya kita membimbing mereka dalam pelaksanaan bagaimana bimbingan terhadap proses penyediaan hala 7 sekolah dan KPI berdasarkan kaedah dan standard yang sesuai serta mendokumentasikan. Di sini kita bimbing mereka bagaimana alat kualiti atau evidence yang sesuai dalam mereka melaksanakan penyediaan hala 7 tadi, merujuk kepada sebagai contoh minit mesyuarat pengurusan, minit mesyuarat guru, minit mesyuarat PIBG, banner yang telah mereka sediakan dan juga analisis yang dibuat berdasarkan kepada hala 7 yang telah mereka bangunkan. Seterusnya kalau kita lihat P yang ketiga dan keempat, kita membimbing mereka membuat pemantauan dan juga penilaian terhadap hala 7 yang telah mereka bangunkan tadi. Jadi bagaimana kita membimbing mereka memeriksa, menilai, menambah baik hala 7 berdasarkan keperluan situasi sekarang, menghendaki sekolah-sekolah mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi hala 7 itu mesti selaras dan mereka perlu memeriksa, menilai balik SOP adakah ini bersesuaian dengan situasi semasa. Begitu juga evidence yang sesuai, alat kualiti yang boleh kita gunakan dalam pemantauan dan penilaian ini ialah minit-minit mesyuarat pengurusan, lembaran semakan atau cadangan-cadangan penambahbaikan yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan juga boleh kalau kita tambah suara guru, suara murid, suara ibu bapa berdasarkan kepada maklum balas yang telah diberi. Seterusnya P yang kelima dan 6, penambahbaikan dan pendokumentasian. Kita membimbing PGP kita dalam hala 7 tadi ialah bagaimana mereka kaedah yang berkesan dalam menyebarluaskan hala 7 sekolah kepada warga sekolah dan pemegang taruh. Jadi kita membimbing mereka berdasarkan kepada pendokumentasian yang sesuai. Sebagai contoh, kita lihat di sini mereka boleh menggunakan skor atau evidence SKPMG itu diwar-warkan dalam media sosial rasmi sekolah seperti Telegram, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Dan juga dalam buku pengurusan sekolah sama ada buku pengurusan sekolah dan sebagainya. Sebab kita lihat banyak juga sekolah-sekolah yang telah membangunkan buku pengurusan sekolah dalam bentuk elektronik dan juga pamer dalam banting atau banner-banner yang sesuai. Di sini boleh dicatat sebagai pendokumentasian. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada 6P ini, pihak PGB sebenarnya telah pun dapat membantu mereka dalam menyediakan
di laman web apabila dikendaki oleh jemaah nazir untuk diisikan, membantu mereka. Kualiti ini sesuai digunakan untuk membimbing mereka dalam menyediakan hala tuju yang sesuai. Sebenarnya kalau kita lihat, kita juga boleh membimbing mereka menggunakan takwim. Ini sebagai contoh saja yang telah dibuat oleh SIP PPD MOA, di mana kita menyediakan satu takwim penyediaan hala tuju berdasarkan 6P juga. Jadi PDB dan juga SLT boleh merujuk kepada mana-mana aktiviti sama ada dalam bentuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, penambahbaikan. Sebenarnya pendokumentasian. Yang saya sebut tadi, mereka bolehkan akhir untuk mereka melaksanakan penyediaan hala tuju dan RPS bagi sekolah-sekolah. Jadi contoh dalam pendokumentasian, bahan-bahan ini sebenarnya ada di sekolah. Kebanyakan apabila mereka nak meletakkan dalam evidence perskoran dalam laman web NKRA SKPMG, sebenarnya ini telah membantu mereka dalam menyediakan bahan tersebut. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi contoh keberhasilan bimbingan kami kepada sekolah-sekolah. Ada sekolah yang telah pun berjaya menyediakan satu bentuk hala tuju yang selepas kami membuat bimbingan. Ini sebagai contoh sebuah sekolah TS25 yang telah membina satu hala tuju selepas kami SIP membuat bimbingan berdasarkan 6P. Mereka telah memetakan dalam satu bentuk kerangka yang jelas tentang hala tuju sekolah mereka untuk mereka laksanakan dalam tahun semasa. Sebagai contoh, kita lihat daripada kerangka ini, berdasarkan kepada angka ini, mereka membina outcome, visi dan misi, matlamat strategik berdasarkan kepada 4 KRA. Dan di sini yang kalau kita lihat mereka, selepas yang kami bimbing, mereka menggunakan SKPMG sebagai alat kawalan kualiti mereka untuk mereka membawa hala tuju sekolah yang berkesan. Seterusnya kalau kita lihat, mereka meletakkan inisiatif itu rangka hala tuju mereka. Dan seterusnya kalau kita lihat, pada saya yang penting ini bukan untuk melihat nampi yang kami tunjuk tadi, ialah yang sebenarnya yang penting adalah kejayaan PGB membina satu kerangka hala tuju bagi sekolah mereka. Jadi di sini akhirnya kita melihat hasil yang nak dicapai melalui hala tuju tadi, iaitu kualiti dan kemenjadian murid, dan mereka telah meletakkan keberhasilan di sini yang nak mereka capai dalam hala tuju sekolah berkenaan. Saya tak perlu menerangkan dengan lebih jelas, saya paparkan saja untuk rakan-rakan melihat daripada hasil bimbingan 6P yang telah kami laksanakan. Ini satu juga contoh sekolah DTP di bawah bimbingan kami yang telah melaksanakan pelan hala tuju bagi sekolah mereka selepas mendapat bimbingan 6P. Di mana kalau kita melihat mereka menggunakan matlamat strategik, menggunakan SKPMG 2 berdasarkan standard-standard yang tertentu dalam pengurusan alat kualiti mereka. Jadi kalau kita lihat bagaimana SKPMG 2 itu sebagai satu alat kualiti yang mereka gunakan dalam penentuan matlamat strategik bagi mencapai sekolah. Ini adalah satu bentuk, satu contoh hala tuju sekolah di bawah bimbingan kami di daerah MOA. Sebenarnya rakan-rakan, saya masuk kepada PGB sebagai peneraju dalam menyediakan PGB mengetuakan rancangan pemajuan sekolah RPS secara terancang dan sistematik. Jadi kalau kita lihat dalam proses ini, bimbingan oleh SIP kami menggunakan 6P, kita membimbing yang pertama segi perancangan, bagaimana kita membimbing PGB dan semua GPK dalam penyediaan RPS sekolah masing-masing secara menyeluruh, iaitu meliputi kurikulum, HAM, co-kurikulum, sumber manusia, pembangunan aset, kewangan, dan juga menentukan strategi
bagi mencapai KPI, membimbing dalam menjadikan garis panduan dan format dalam penyediaan RPS. Jadi kami membimbing bagaimana mereka membuat perancangan. Jadi dari sini kalau kita lihat kualiti atau evidence yang boleh digunakan dalam membuat perancangan menggunakan minit-minit mesyuarat, bengkel, penjanaan matlamat strategik semasa, penjanaan TOB, KPI jangka pendek dan jangka panjang. Jadi bimbingan kami di sini bagaimana kita nak melihat PGB kita itu membuat perancangan yang betul dalam pembinaan RPS. Seterusnya bagaimana selepas mereka menyediakan, kami membimbing dalam do atau pelaksanaan. Bimbingan terhadap melaksanakan proses penyediaan RPS sekolah berdasarkan kaedah dan standard RPS yang sesuai serta mendokumentasikannya. Di sini kalau kita lihat, kita bimbing RP dan SLT menggunakan dokumen-dokumen yang sesuai, sama ada dokumen IAB atau juga atau jemaah nazir dalam menyediakan pelan rancangan pemajuan sekolah. Jadi alat kualiti yang boleh kita bantu mereka bimbing adalah penjanaan pelan tindakan, pelan strategik, pelan operasi, pintas dan OPPM. Jadi tugas kita adalah membimbing bagaimana mereka melaksanakan buat penguasaan dan penilaian, iaitu P yang ketiga dan keempat, iaitu kita membantu PGB membimbing dalam memeriksa, memantau, menganalisis, menilai dan menambah baik RPS sekolah berdasarkan keperluan semasa. Jadi kalau kita lihat situasi kini dalam situasi pandemik, menuntut PGB kita berfikir secara strategik bagi membuat pemantauan sama ada RPS yang disediakan bersesuaian dengan situasi semasa. Jadi evidence yang sesuai, kita melihat dari segi senarai semak, senarai cadangan-cadangan penambahbaikan, senarai SOP semasa yang dikeluarkan oleh kementerian dan sebagainya. Seterusnya ialah penambahbaikan dan pendokumentasian. Di sini kita SIP membimbing PGB SLT dalam kaedah yang berkesan untuk menyebarluaskan RPS kepada semua warga sekolah dan pemegang taruh dengan berkesan. Selepas mereka menyediakan RPS, kita rakan-rakan PGB dengan menggunakan alat kualiti seperti menggunakan skor dan evidence SKPMG standard 1.1.2, pendokumentasian buku rancangan pemajuan sekolah, media sosial rasmi, media cetak dan sebagainya. Jadi proses 6P ini sebenarnya kita gunakan dalam membimbing mereka dalam menyediakan RPS yang tepat dan sistematik. Seterusnya rakan-rakan yang saya hormati sekalian, jadi berdasarkan pengalaman kami SIP MUA, kami telah membuat satu bimbingan rumusan skor ini bagi membantu PGB kita dalam membuat reality checking data yang berdasarkan SKPMG. Sebab tu kami membimbing mereka, bukan mereka nak mengejar perskoran yang semestinya tinggi dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana kami nak melihat mereka menggunakan SKPMG 2 itu sebagai satu alat. Sebagai contoh di sini, kita minta mereka meletakkan perskoran berdasarkan kepada tempoh 2 tahun atau 3 tahun terkini untuk mereka melihat kepada perskoran tadi adakah menepati untuk mereka melaksanakan hala tuju dan RPS yang sesuai. Kalau kita lihat di sini sebagai contoh, standard 1 organisasi, standard 3.3 pengurusan hal ehwal pembelajaran dan pembelajaran, kemenjadian murid dalam akademik, co-curriculum dan asas murid. Data-data ini penting bagi membantu mereka memberikan rancangan pemajuan sekolah dan hala tuju yang sesuai. Jadi rakan-rakan berdasarkan kepada bimbingan tadi, jadi kalau lihat yang telah saya tunjukkan di sini, jadi kita dapat lihat proses kita membimbing tadi adalah berdasarkan kepada saya. Tuan Haji Rahman,
Boleh Ya, Tuan saya Haji. mencelah? Saya? Kalau lihat dari Okey. pembincangan Tuan Haji Rahman tadi, berdasarkan kepada 6P, Ya. mungkinlah untuk Okey. dipermudahkan supaya rakan-rakan SIP di luar sana tidak confuse. Sebenarnya 6P yang ada dalam buku Jemaah Nazir SKPMG 2 tu, dia tidak lari daripada konsep asas pengurusan proses iaitu PDCA, betul? PDCA. Ya. Ya, Tuan Haji. Jadi daripada Betul, rajah Tuan Haji. toolkit yang dijelaskan di situ, jadi kita nampak mudah. Dia sebenarnya dalam JNJK itu ada 6, tapi asasnya masih lagi tidak lari daripada konsep PDCA. Itu yang kita nampaklah, supaya rakan-rakan kita tidak menganggap ini sesuatu yang lain ataupun yang baru ataupun bertentangan dengan konsep proses pelaksanaan dalam penjua organisasi yang menggunakan PDCA. Betul Tuan Haji? Betul. Okey, Okey, teruskan Tuan Tuan Jamal, Haji. terima kasih atas pandangan itu. Jadi saya kembali kepada yang slide ni. Seperti yang Tuan Haji Ahmad cakap betul lah. Saya dah sebut awal tadi. Sebenarnya 6P adalah proses yang dipermudahkan daripada proses biasa dalam pengurusan PDCA. Sebab tu dalam toolkit bimbingan SIP MUA, kita masih lagi meletakkan PDCA yang berwarna merah itu, saya tadi, plan, do and action. Cuma kita bawah tu kita permudahkan lagi dalam bentuk 6P. P adalah perancangan, do pelaksanaan, C check iaitu pemantauan dan penilaian, A itu ialah action, penambahbaikan dan pendokumentasian. Okay, terima kasih Tuan Jimat di atas pencerahan tadi bersama-sama. Okay, saya teruskan. Kalau kita lihat dalam slide yang saya nyatakan ini ialah proses dalam bimbingan kami, bimbingan kita dalam SIP. Sebagai contoh, rumusannya kalau kita lihat penyediaan RPS sekolah oleh PGB yang kurang tetap atau kurang mahir, terutama bagi PGB yang baru. Tanggungjawab kita adalah kita memfokus menggunakan SKPMG standard 1, PGB sebagai peneraju di bawah standard 1.1.1 dan 1.12 seperti yang telah saya jelaskan. Dan tanggungjawab kita ialah kita membimbing berdasarkan PDCA atau kita gunakan 6P tadi. Kemudian proses bimbingan kita masih lagi menggunakan prinsip coaching mentoring, iaitu ada elemen grow, goals, reality, option and what's next atau wills. Sebenarnya di sini kalau kita lihat dalam proses kita membimbing, sekiranya didapati proses perancangan telah dilaksanakan dengan berkesan oleh PGB, begitu juga pelaksanaan telah dilihat berkesan dan didapati kita melihat berdasarkan pemantauan didapati atau juga penambahbaikan belum begitu mantap, maka kita akan memberikan bimbingan semula atau dipanggil follow up, follow through untuk kita melihat PGB kita melaksanakan yang sebenar lah. Jadi di sini kita akan buat pelaporan dan pelaporan ini kita akan blast kepada PGB kita untuk mereka membuat maklum balas. Sekiranya didapati dalam maklum balas tersebut mereka telah memperbaik buat penambahbaikan seperti yang telah kita bimbing, maka kita dapati kalau tidak kita akan membuat follow up, follow through untuk kita membimbing mereka bagi melaksanakan kaedah yang sebenar lah dalam pelaksanaan RPH dan juga ahli tuju. Okay, seterusnya saya paparkan juga bimbingan kami di SIP PPD MUA. Ini adalah sebagai satu contoh lah. Contoh bagaimana penjanaan plan strategik organisasi, plan taktikal, plan operasi. Kalau kita lihat di situ, kita membantu pengetua guru besar kita SLT, perancangan hal tuju, perancangan strategik sekolah berdasarkan kerangka ini. Saya menerang lebih panjang, tapi kalau lihat proses P itu berlaku di sini. Kita membuat perancangan, tindakan dari perancangan, pelaksanaan, pemantauan.
kita buat penilaian, membuat semakan semula, penambahbaikan, sekiranya masih lagi perlu dibimbing, kita akan buat pemantauan semula. Seterusnya kita akan membuat penambahbaikan sebagainya. Jadi berdasarkan kerangka ini, kalau kita lihat seperti yang saya telah nyatakan lebih awal tadi, proses penyediaan hala tuju dan juga pelan strategik dapatlah kita lihat bentuk kerangka seperti ini. Cuma saya nak jelaskan di sini ialah pemikiran strategik tadi di sinilah. Bagaimana PGB kita melihat kepada isu-isu yang kritikal, isu-isu semasa. Bagaimana mereka pemikiran strategik untuk menyelesaikan isu berkenaan berdasarkan kepada isu yang intervensi yang tepat dan sesuai. Sebagai contoh, kalau kita lihat isu yang berlaku sekarang ialah isu ketidakhadiran murid-murid SPM tahun 2020. Jadi kita percaya PGB kita telah membuat penilaian tentang bagaimana mereka nak membuat intervensi yang tepat bagi memastikan murid-murid berkenaan sama ada hadir ke sekolah atau terlibat sama dalam PDPR. Jadi itu sebagai contoh. Seterusnya saya masuk kepada situasi yang kedua, bagaimana kita menggunakan NAMPI dalam membantu, membimbing PGB kita. Jadi situasi kedua ialah kita melihat bagaimana PPD telah mendapat aduan berkaitan ketidakpuasan hati guru-guru di sekolah tertentu berkaitan dengan cara dan kaedah PGB memberi kerja dan tekanan kepada guru-guru sekolah berkenaan. Ramai guru mengalami tekanan dan tidak dapat menunjukkan kualiti kerja yang diharapkan. SK sekolah berkenaan adalah sekolah fokus DTP PPD berkenaan. Tuan PPD telah meminta pegawai SIP membuat tindak susul bimbingan kepada PGB tersebut. Bagaimanakah bimbingan yang berkesan dapat dilakukan dengan mengambil kira keperluan standard SKPMG 2. Okay, sebelum saya bergerak ke seterusnya, saya ingin jelaskan bahawa tugas kita SIP bukan pegawai penyiasat, memberi hukuman dan sebagainya, tapi kita sebagai SIP diminta oleh pegawai PPD untuk membantu, membimbing PGB berkenaan dalam melaksanakan tugas yang sebenar supaya tidak timbul isu-isu atau konflik di kalangan warga sekolah. Kita hanya mendapat arahan daripada PPD bagi membimbing. Jadi berdasarkan kepada basic pelaporan yang telah diberikan oleh pegawai-pegawai, kita dapati isu utama yang sering ditimbulkan oleh konflik ini berlaku kerana komunikasi. Jadi dalam data yang dibentang dalam mesyuarat, mendapati lebih dari 70% konflik yang berlaku di sekolah adalah kerana komunikasi. Masalah hubungan atau komunikasi yang kurang berkesan. Jadi kami SIP telah merangka satu pelan tindakan bimbingan. Jadi yang pertama, kita kaji isu utama persekitaran data driven SKPMG 2 dan maklum balas siasatan aduan oleh pegawai-pegawai aduan. Yang kedua, kita menentukan skop atau isu dalam elemen SKPMG 2. Sebagai contoh, dalam isu ini kita melihat kepada tekanan kerja dan komunikasi kurang berkesan. Jadi kita boleh kaitkan dengan elemen standard 1.3, itu SBGB sebagai pendorong dalam standard 1.3 SKPMG 2. Sebenarnya langkah ketiga ialah kita mendalami keperluan NAMPI, kaedah NAMPI dalam kita membimbing PGB menggunakan standard 1.3.2 SKPMG. Selanjutnya langkah keempat, kita membuat temu janji dan melaksanakan bimbingan, coaching dan mentoring kepada PGB. Selanjutnya langkah kelima, membuat pelaporan melalui iBimbing atau TKC. Dan langkah akhir ialah kita melaksanakan follow up, follow through selepas bimbingan. Jadi berdasarkan toolkit yang telah kami bangunkan di PPD MOA, kita menggunakan toolkit NAMPI tadi. Jadi kalau kita lihat dalam standard 1.3, PGB sebagai pendorong, PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan berkualiti. Jadi
Dalam standard 1.3 ini kita lihat PGB seharusnya menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara profesional terancang. Okay, kalau kita lihat dalam tahap tindakan yang pertama telah dengan jelas PGB menyediakan saluran untuk berkomunikasi. Yang kedua, PGB mendengar pandangan daripada pelbagai pihak. Yang ketiga, PGB menerima pandangan maklum balas yang berbeza. Yang keempat, PGB mengambil tindakan terhadap pandangan maklum balas. Jadi berdasarkan kepada tahap kualiti di sini, sewajarnya PGB kita bersikap terbuka, berfokuskan dalam tuju sekolah secara fleksibel dan secara tekal mengikut keperluan dan kesesuaian sekolah. Jadi berdasarkan kepada toolkit bimbingan 6P ini, kita lihat P atau perancangan, kita SIP membimbing PGB dan semua PK tentang perancangan keperluan peningkatan kemahiran komunikasi, maklumat, data pembelajaran staf sekolah secara terancang dan besar. Di sini kalau kita lihat, kita membimbing PGB dan semua PK itu menggunakan alat kualiti seperti borang maklum balas, aduan sama ada secara manual atau atas talian. Juga menggunakan saluran teknologi, komunikasi, minit mesyuarat, borang coaching mentoring, borang OPC dan sebagainya. Jadi kita membimbing bagaimana PGB membuat perancangan berdasarkan maklum balas berkenaan. PGB harus terbuka dalam menerima pandangan, maklumat, maklum balas daripada warga sekolah. Sebenarnya proses yang kedua, do atau pelaksanaan, kita membimbing PGB tentang kaedah yang berkesan memberi input atau ilmu-ilmu kemahiran dan perkongsian pengalaman kepada sekolah. Bagaimana kita membimbing PGB itu dalam melaksanakan melalui jadual pelaksanaan program perkongsian, melalui PLC, CPD, coaching mentoring, melalui teknik komunikasi berkesan, mendengar suara guru, suara murid dan sebagainya. Sebenarnya ialah kita membuat cek atau pemantauan penilaian. Kita membimbing PGB tentang impak dapatan daripada maklum balas kemahiran komunikasi dan pengalaman daripada warga sekolah. Jadi kita membuat bimbingan bagaimana PGB membuat penilaian dan cadangan intervensi berkaitan dengan aduan maklum balas yang mereka dapati daripada komunikasi yang berlaku yang kita sebutkan tadi. Jadi antara alat kualiti yang sesuai yang kita boleh bantu ialah kita membimbing PGB kita menganalisis maklum balas. Maklum balas suara guru, suara murid, suara ibu bapa, minit mesyuarat pengurusan atau surat-surat aduan. Justru itu kita berharap PGB kita bersikap terbuka. Sebab tu dalam SKPMG 2 dinyatakan dengan jelas tahap kualitinya ialah bersikap terbuka. Ini penting kepada PGB. Sebenarnya adalah dalam proses bimbingan A atau action, iaitu penambahbaikan dan pendokumentasian. Kita membimbing bagaimana PGB tentang keperluan mengambil tindakan maklum balas sebagai budaya kualiti kerja. Bimbingan dalam membuat pendokumentasian selepas mereka mendapat aduan maklum balas dan juga membuat pemantauan sebagainya, kita bimbing mereka membuat dokumentasi yang tepat. Jadi mereka boleh menggunakan alat kualiti seperti skor atau evidence SKPMG 2 atau melalui SPL KPM, melalui pertemuan coaching mentoring atau juga catatan pengurusan. Sebab ini penting supaya PGB boleh mengambil tindakan susulan sekiranya berlaku sesuatu di luar jangkaan dan sebagainya. Jadi kerangka ini kita membimbing bagaimana PGB kita menggunakan saluran komunikasi yang betul dalam pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan penambahbaikan bagi mereka membina komunikasi yang berkesan. Sebenarnya PGB, sebenarnya kalau kita lihat SIP MUA juga telah menyediakan satu tool senarai semak bagi membantu PGB kita membuat senarai semak yang berkesan 6P tadi. Jadi di sini saya paparkan contoh aktiviti PGB mengenal pasti kekuatan kelemahan,
Mungkin mereka dalam bentuk perancangan, atasan, mereka memantau apa yang telah mereka lakukan. Sebenarnya mereka mengenal pasti isu-isu yang menghalang komunikasi berkesan. Okay, di sini wujud dalam pendokumentasian. Mereka boleh membuat penambahbaikan dan sebagainya. Sebenarnya dalam aktiviti perbincangan dengan ahli pengurusan melalui pelaksanaan minit mesyuarat, membuat pemantauan dan juga lalu dokumentasi suara guru, suara murid. Okay, sebenarnya mereka menyenaraikan tindakan-tindakan yang boleh diambil dan melaksanakan tindakan-tindakan berkesan. Sebenarnya PGB kita mencari dapatan-dapatan daripada pelaksanaan tindakan tadi. Di sini sebenarnya boleh berlaku merentas ke semua 6P. Sebenarnya membuat langkah-langkah penambahbaikan dan amalan baik yang berterusan. Jadi dengan menggunakan 6P ini saya sebagai contoh, sekiranya nak ditambah baik boleh kita bantulah tambah baik template yang saya nyatakan ini. Jadi seterusnya ialah sebelum berakhir saya rujuk proses 6P yang kita lihat dalam isu yang tadi. Jadi sebagaimana yang di atas tadi, kita melihat isu ialah konflik PGB dengan warga sekolah. Tanggungjawab SIP di sini ialah kita membuat fokus bimbingan berdasarkan standard 1.3.2. Sebenarnya kita melaksanakan tanggungjawab berdasarkan bimbingan 6P menggunakan kaedah yang sama saya sebutkan tadi, grow, coaching dan mentoring. Dan sebagai contoh dalam proses ini, kalau kita lihat kita membimbing mereka, berlaku aspek perancangan pelaksanaan. Jadi kita boleh membuat pelaksanaan follow up, follow through melalui proses coaching dan mentoring supaya mereka dapat membuat penambahbaikan. Sebab kita nak yang akhirnya sekolah berada dalam situasi yang harmoni. Esoknya kita akan membuat pelaporan melalui peralatan bimbing dan juga esoknya kita boleh membuat follow up, follow through melalui maklum balas yang kita minta daripada PGB. Okey, saya akan tunjukkan contoh-contoh pelaporan bimbing. Saya? Tuan Haji Rahman. Saya. Boleh saya mencelah? Ya. Pergi slide yang sebelumnya tadi. Boleh. Ni. Okey, yang ni. Jadi Tuan Haji Rahman, berdasarkan penjelasan Tuan Haji Rahman tadi, jadi sewaktu kita membimbing, toolkit ni sebagai senarai semak kita, SIP, untuk memudahkan kita membuat coaching dan mentoring. Sewaktu kita melaksanakan grow tadi, contohnya kita tak boleh lihat keseluruhan secara menyeluruh, kita pergi satu persatu waktu kita membimbing. Betul, Tuan Haji Rahman? Kita bermula daripada P, do, check and action. Maknanya yang ini adalah sebagai alat senarai semak kita, SIP, apabila kita nak membimbing. Kurang jelas lagi. Kita membuat grow. Boleh ulang semula. Okey. Maknanya toolkit 6P ini sebagai alat senarai semak pegawai SIP sewaktu membuat coaching bersama PGB. Betul? Maknanya memudahkan pegawai SIP lah sewaktu membuat coaching, sewaktu kita menyoal dan sebagainya, kita ikut sekuen yang pertama. Kita kena lihat bagaimana tahap perancangan yang dilakukan oleh PGB. Kemudian tu kita pergi yang kedua, tahap pelaksanaan. So waktu kita buat coaching, kita akan bertanyalah dia punya pelaksanaan dia bagaimana dan sebagainya. So yang ini memudahkan pegawai SIP melaksanakan coaching dan mentoring lah. Itu pendapat saya. Okey, teruskan Tuan Haji Rahman. Betul Tuan Haji. Saya ucap terima kasih kepada pandangan Tuan Haji. Saya bersetuju. Jadi sebenarnya ini ialah toolkit bimbingan kita dalam mereka melaksanakan komunikasi yang berkesan bersama dengan subordinate di bawah mereka. Itulah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi yang saya tunjukkan tadi, proses kerja kita tadi sebagai contoh, semasa kita membuat rujukan coaching, masa kita membuat coaching dan ini, kita menggunakan 6P tadi, sekiranya masih belum proses perancangan dan pelaksanaan belum berlaku, maka kita boleh meneruskan sesi coaching kepada PGB, apakah tindakan yang boleh mereka buat
dalam bentuk rancangan yang lebih baik bagi membawa kepada keharmonian dalam isu-isu yang komunikasi yang mereka hadapi di sekolah. Di sinilah kalau kita lihat proses NAMPI sebagai alat bagi kita membantu membimbing PGB kita di sekolah. Boleh tu Haji? Sekiranya tidak berlaku proses ini, maka kita meneruskan dalam proses dipanggil follow up, follow through lah untuk seterusnya. Atau dalam situasi yang berlaku, sekiranya masih lagi tidak berjaya, kita sebagai pegawai pembimbing hanya dikehendaki membimbing dan seluruhnya ialah tindakan kepada pihak PBD lah untuk melaksanakan tindakan yang sesuai. Tapi dalam proses coaching dan mentoring, kita masih lagi membawa kepada potensi kepada PGB itu untuk mereka memperbaiki potensi mereka bagi mencapai situasi yang lebih berkesan. Itu aja. Seterusnya saya kepada dan nak masuk set-set yang terakhir ini. Jadi kita boleh follow up, follow through dengan kita tadi dengan pelaporan dalam IB dan juga buku catatan yang kami gunakan sebagai toolkit NAMPI tadi melalui proses grow dan sebelum kita masukkan ke iBimbing. Di sini kita boleh melihat kepada maklum balas sebagai contoh, kita boleh buat pemantauan menggunakan iBimbing selepas menjalankan proses coaching mentoring melalui kaedah NAMPI tadi. Kita akan mendapat maklum balas daripada PGB. Sekiranya kita dapati belum mencapai apa yang dihasratkan dalam kita punya sesi itu, kita boleh meneruskan melalui follow through berdasarkan maklum balas. Jadi inilah contoh bagaimana bimbingan yang kami lakukan di MUA, di PBD MUA. Seterusnya ialah kesimpulan, rumusan daripada apa yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Kalau kita lihat rumusan bimbingan SIP yang berfokuskan kepada kepimpinan PGB, boleh saya rumuskan seperti kita menggunakan video itu sebagai alat kualiti dalam membantu membimbing pengetua dan guru besar dan juga SLT, membantu dalam pengurusan sekolah berdasarkan standard 1, standard 2, 3, 4 dan 5. Namun kita memfokuskan kepada standard 1, 2. Sebenarnya boleh juga kita menggunakan standard kualiti kepengetuaan sekolah Malaysia dan juga bidang keberhasilan dalam TA25. Kemudian kita menggunakan kaedah coaching dan mentoring atau coaching, proses grow, goal, reality, option, what's next. Kemudian bimbingan yang saya sebutkan tadi yang kami bincang melalui proses 6P, iaitu perancangan, penilaian, pemantauan, penambahbaikan, pendokumentasian, pelaksanaan dan sebagainya lah melalui sesi coaching mentoring. Jadi kami bentangkan ini sebenarnya akhirnya kami nak membawa kepada hal tuju yang sama di KPPM, iaitu menjadikan kepimpinan yang berkualiti, sekolah yang berkualiti dan menjadikan kemenjadian ini kepada murid-murid kita. Rumusan yang saya boleh buat ialah kami di SIP MUA menggunakan kaedah NAMPI dalam proses bimbingan kepada kepimpinan di sekolah bagi kita menghasilkan kepada kepimpinan sekolah. Jadi saya kata itu sahaja tu Haji pembentangan saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Apa yang penting ialah kita melihat bagaimana bimbingan kita adalah berdasarkan kepada melihat pembangunan kapasiti kepimpinan itu sendiri. Terima kasih dan saya kembalikan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih Tuan Haji Rahman. Daripada penjelasan tadi jelas dan faham. Sebenarnya kerja buat kita SIP sewaktu membimbing, kita sebenarnya tidak boleh lari daripada panduan SKPMG 2. Tapi kalau kita lihat di sekolah, sebahagian besar PGB melihat SKPMG 2 hanya dalam aspek penskoran dan bagaimana dia nak menambah baik ataupun mencari evidence yang berkaitan. Sedangkan kerja buat SIP sebenarnya kita membimbing menggunakan proses pendekatan NAMPI
NAMPI itu sebenarnya telah dijelaskan dalam matlamat dalam buku JNJK SKPMJ 2. Jadi memang kita tidak lari sepenuhnya daripada proses kerja bimbingan kita menggunakan NAMPI dalam membimbing kapasiti pembangunan kepimpinan PGB ataupun SLT ataupun MLT di sekolah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Rahman. Mudah-mudahan daripada perkongsian ini mungkin rakan-rakan SIP di sana boleh menambah baik ataupun boleh memberikan idea-idea tambahan untuk proses penambahbaikan yang berterusan, dan diharapkan komen-komen yang membina boleh kami jadikan sebagai panduan dan boleh kami jadikan sebagai penambahbaikan untuk akan datang. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.